A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari itu bulan minggu lepas kita dah sampai ayat 14. Minggu ni 14 ayat 14. Oke, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat yang ke-14, summa tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun yauma nabtisul batsyatal kubra inna muntakimun. So ayat yang lalu adalah tentang bila didatangkan azab maka barulah mereka terhegeh-hegeh nak bertaubat dan nak beriman. Dengan harapan kalau mereka berjanji nak beriman tu disingkapkan azab. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Seolah-olah dirasakan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah itu seperti mana mereka berkomunikasi, berhubung dengan manusia. Boleh disogok-sogok, boleh dirasuah-rasuah. Angkatlah azab daripada kami, kami berjanji kami akan beriman. Lalu Allah menemplak mereka. Templak, bahasa Melayu apa? Templak. Kita jarang guna perkataan templak ni. Apa? Scolding. Allah marah mereka atau apa bahasa Melayunya? Allah hujam mereka. Menemplak mereka. Annalahum dzikra. Macam ni korang nak beringat. Faqad ja'ahum rasulun mubin. Sedangkan telah datang kepada kamu rasul yang jelas memberi keterangan. Summa tawallaw, tak kalau rasul itu datang bagi penerangan, bagi keterangan pada kamu, kamu berpaling daripadanya. Summa tawallaw anhu, kamu berpaling darinya. Wa qalu mu'allamun majnun, lantas kamu katakan pada rasul itu di depan mukanya, engkau ni bukan, kau pada pandai je buat semua ni. Mu'allam, kau diajar, kau cedok daripada mana-mana entah. Majnun, malah kau ni gila. Lalu ayat 15 datang dalam bentuk suatu yang kita perlu perhatikan sungguh-sungguh. Allah kata inna kashiful azabi qalilan. Setelah mereka buat begitu pada Nabi. Ayatnya walaupun mereka buat begitu
kepada para nabi dan rasul. Allah masih lagi beri peluang dan peluang dan peluang. Apa peluangnya? Apa rahmat yang Allah tunjukkan? Inna kashiful azabi qalilan. Kami hapuskan azab itu barang sedikit. Maksud dihapuskan, azab tu tak terasa. Azab tu tak terasa. Dan Allah tahu, setelah dihapuskan azab, apa tindakan mereka? Innakum a'idun. Mereka kembali membantah, kembali kufur, kembali ingkar. Kan tu yang bila kita nak melihat maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam Fatihah tu, Ar-Rahman ni ibarat kasih sayang ayah. Kasih sayang ayah macam mana? Ayah, dia punya sayang tu, dia sanggup tengok anak dia bersusah-susah, dihukum, dipenjara, dengan harapan anak tu akan berubah. Tu kasih sayang dekat dunia. Kalau kasih sayang dekat akhirat, dia umpama kasih sayang ibu. Tak ada seorang ibu yang mampu lihat anak dia bersusah payah. Kecuali ibu tu akan bantu sedaya upaya. Itu kasih sayang Allah dekat akhirat. Rahim Allah tu digambarkan begitu. Tapi Rahman dekat dunia. So ujian yang datang ini, Allah tahu. Kita akan menanggapnya susah, kita akan menanggapnya sukar kerana terbatasnya kita melihat ujian tu. Sehingga bila didatangkan seumpama dukhon macam ni, ada orang yang merayu dan orang yang merayu tu tidak pun beriman. Merayu minta diangkat. Bukankah apa yang dirayu adalah Rabbana kshif 'annal azab, ayat 12. 15, kami yang hapuskan azab. Apa yang diminta Allah perkenankan, walaupun dalam perkataan keluar kalimah tu daripada mulut orang yang baru acah-acah nak beriman. Inna kashiful azabi qalilan. Kami akan menyingkap siksaan itu sedikit. Kan setelah sekian lama mereka merasakan kesukaran, maka Allah angkat. Allah angkat. Dan ada ulama yang melihat Allah angkat azab ni kerana mereka minta Nabi berdoa. Sama seperti Firaun dan kuncu-kuncu dia minta Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa supaya azab tu diangkat. So azab tu diangkat berkemungkinan kerana Nabi minta, atau azab itu diangkat mungkin masih ada lagi golongan orang yang beriman di Mekah pada waktu itu yang menyembunyikan keimanan dia. Yang pasti Allah beritahu bahawa azab itu diangkat dari mereka. Namun Allah kata apa? Qalilan. Azab itu diangkat sementara, sebentar, sekejap, sedikit dalam tempoh mereka berada di dunia. Kerana dekat akhirat, mereka akan merasai azab itu berterusan. Tak ada harapan dah nak disingkap, diangkat. Tak. Masa sudah diberi sepanjang hidup dekat dunia. Allah kata qalilan. So, bila mereka masuk neraka nanti, azab dekat akhirat itu akan berkekalan. Rupanya kesusahan kesukaran yang kita tempuh sebenarnya ingatan-ingatan keras supaya kita mengubah
cara pandang, cara fikir, mengubah sikap kita. So, berapa kerap kita terdorong untuk berubah ketika berhadapan dengan kesukaran? Itu soalan yang apa nama, yang perlu difikirkan. Adakah kita berubah ketika menghadapi kesukaran? Sebab lazimnya yang menjadikan kita berubah ialah kesenangan. Selalu kita buat perbandingan antara suami dan isteri. Isteri itu diuji sewaktu susah, manakala suami diuji sewaktu senang. Isteri sanggup tak bersusah-susah dengan suami waktu memulakan kehidupan berdua? Kan, yang lelaki kerja dan pendapatan serba kekurangan, petang-petang jual burger depan rumah, mula dengan jual burger, tengah malam pula jadi security guard, siangnya kerja kilang. So, lama-kelamaan hidup semakin upgrade dan upgrade, isteri setia menanti. Dan ketika keadaan sudah semakin selesa dan senang, suami pula buat hal. So, bagaimana sikap kita terhadap bencana yang melanda? Negara kita terkenal dengan banjir. So, sejauh mana banjir yang berlaku? Kadang tanpa dijangka, banjir kilat dekat KL, atau banjir di Pantai Timur, atau banjir di mana saja dalam negara. Sejauh mana banjir itu boleh merubah, menukar sikap kita menjadi semakin soleh. Sedangkan Allah bagi tahu dalam ayat ini, inna kashiful azabi qalilan. Kami angkat azab tu sebentar, sekejap, sikit. Kalau dulu sembahyang 2 imam, masih lagi ke macam tu sekarang? Hanyut dengan dunia berbalah tu. Inna kashiful azabi qalilan. So, peringatan tu besar, peringatan tu berpanjangan. Bukan hanya kepada kafir Quraisy, kepada semua orang yang membaca Quran. Kesukaran itu berjaya tak merubah kita? Ataupun kita dalam kategori innakum a'idun. Kita akan kembali engkar seperti dulu. A'idun, kata akarnya kan aduun, bermusuhan. A'id, dia ada dua maksud kembali itu. A'id, kembali kepada sikap menentang Nabi, terus-menerus melakukan kejahatan. A'idun juga bermaksud mereka bakal kembali pada Allah untuk menerima azab lebih teruk. Kembali ke perangai lama atau kembali kepada Allah untuk menghadapi azab yang lebih besar. Kedua-duanya benda yang tak elok kan. Kedua-duanya mendatangkan siksaan yang lebih berat. A'idun. Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Aid. Kalau Aidun, Aid tu Ain Yadal. Yang ini Aid. Ada alif. Aid. Aidun ni kembali. Aidun kembali.
So, kenapa Allah angkat azab tu jika Allah tahu yang mereka akan jadi begitu? Kan? Kenapa Allah perlu angkat azab tu kalau Allah tahu mereka akan jadi begitu? Alasannya ialah kerana Allah bukan nak azab mereka di dunia. Kesusahan dekat dunia tu bukan azab. Kesusahan dekat dunia tu ujian. So ujian ni datang dan pergi. Ujian ni datang dan pergi. Kita tidak sepanjang masa ambil peperiksaan. Tidak. So ujian ni datang dan pergi. Tetapi dengan ujian itulah mereka layak untuk dapat azab yang lebih kekal. Dan azab di akhirat nanti lebih teruk berbanding yang mereka lalui di dunia. Malah, apa yang kita panggil azab di dunia ini, mereka akan ditanya setiap inci dengan tanda-tanda yang telah diberi kepada mereka. Apa tindakan yang mereka buat? Kerana setiap inci ataupun setiap tanda-tanda itu sepatutnya merubah sikap mereka dan mereka patut ambil pengajaran. Tapi malangnya kalau kita tak ambil pusing, kalau kita tak bertindak, sebab semua itu akan dijadikan hujah di depan kita nanti dekat akhirat. Lalu Allah kata, yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari di mana kami timpakan paluan yang besar. Nabtishul batshatal kubra. Kami palu dengan paluan yang besar. Inna muntaqimun. Sungguh kami tetap akan menjalankan siksaan. Kami tetap akan menyiksa. So, ulama tafsir dia melihat ayat ini dari pelbagai bentuk. Apa maksud dengan hari? Yauma tu. Hari itu bermaksud apa? Dituju kepada apa? Pertama, dia memberi isyarat hari itu bermaksud perang Badar yang bakal berlaku antara musyrikin Mekah dan mereka bakal dikalahkan. Ayatnya ayat Makkiyah. So, yauma tu merujuk kepada nanti akan berlaku perang Badar, korang akan kalah. Hari di mana kami akan memukul, memalu kamu dengan paluan yang kuat dan besar. Sebab perang Badar tu pernah digambarkan begini. Kamu akan memukul belakang tengkuk mereka. Kamu akan memukul belakang tengkuk mereka. Kita kalau berhadapan dengan musuh, nampak ke tengkuk dia? Tak nampak. Kan bila berdepan, gaduh kan berdepan, lagi kalau berperang. So tengkuk ni antara benda yang well protected. Terutamanya bila dipakai baju besi dan dia pakai helmet tu. Macam nak pukul tengkuk. Tapi Allah bagi tahu, punya Allah bantu waktu perang Badar tu, orang mukmin berjaya menundukkan musyrikin Mekah sehingga kan waktu berperang tu mereka boleh memenggal, memukul tengkuk batang leher pihak musuh. Sampai macam tu sekali, mereka ni dijadikan bingung, tak tahu mana arah, kalah dengan tentera Islam. So, perang Badar berlaku sewaktu setelah hijrah. So, ayat ni maksudnya walaupun belum berlaku lagi, Allah telah beri isyarat kemenangan pada kaum muslim. Dia seolah-olah ayat ni menjadi ayat ramalan. Ayat ramalan untuk peristiwa akan datang. Itu pertama. Kedua, yaum dekat situ merujuk kepada hari akhirat.
hari akhirat di mana pimpinan-pimpinan Mekah ini akan menerima hukuman yang amat keras kerana tak nak terima dakwah Nabi. So ayat ini adalah sebagai amaran, tunggulah azab yang bakal kena nanti. Yang ketiga, ia merujuk kepada musim kemarau yang bakal menimpa Mekah kerana kedegilan mereka. Dan menyebabkan Nabi berdoa supaya mereka kena azab seperti yang dikenakan pada Mesir suatu zaman Nabi Yusuf. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata Batshatul Kubra tu kemarau yang menimpa Mekah. So yauma nabtishul batshatul kubra inna muntaqimun. Sungguh kamilah pemberi balasan, muntaqimun. Kami akan balas kerana degil. Kerana degilnya mereka terhadap apa yang Nabi datangkan. Ada lagi satu pendapat yang mengatakan hari yang dimaksudkan adalah hari akhirat kelak. Sememangnya kita tahu dan maklum Allah bersifat pengasih dan penyayang. Tetapi bila tiba hari akhirat, Allah akan bersikap, Allah akan menegakkan neraca keadilan. Bagi yang berbuat kesalahan akan dibalas dengan setimpal. Menariknya bila sebut tentang adil, adil ni kan sepatutnya diberi itu dengan seimbang. Kalau buat jahat satu, akan dibalas dengan satu juga dengan kejahatan. So, part memberi hukuman, Allah letakkan neraca adil. Tapi when it comes to memberi ganjaran, Allah tidak guna neraca adil tu. Sebab ganjaran syurga tidak setara dengan apa yang kita buat. Allah beri lebih. Kalau kita buat satu kejahatan, hukuman yang kita bakal dapat adalah setimpal dengan kejahatan yang kita dapat. Sebab bila dihukum lebih, itu bermaksud kezaliman. Wal-iyazbillah, Allah tidak pernah zalim. Tapi bila berkaitan dengan ganjaran baik, apa yang Allah beri itu berlebih-lebihan. Kan teringat perkataan S. Samsudin dalam Alibaba Bujang Lapuk. Kan dia adik tu berhutang dengan dia. Lepas tu tiba-tiba adik dia kaya. Dia kata kalau nak pinjam pun boleh. Kalau nak bayar berlebih-lebih pun tak apa. Gitu. Kalau nak bayar macam ni pun boleh. Tapi kalau nak lebih-lebih tu pun tak apa. So, Allah bila dia beri ganjaran syurga, basically ganjaran itu, apa yang kita buat untuk dapat ganjaran tu sebenarnya sangat jauh dan sangat tak setimpal. Allah bagi lebih dan lebih dan lebih. Surah An-Naba pun Allah nyatakan dalam keadaan Allah beri itu berlebih-lebihan. Surah An-Naba pada ayat innal muttaqina innalil muttaqina mafaza. Tak kala Allah kata jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Balasan daripada Tuhanmu ata'an hisaba. Melimpah ruah, melangkaui
sebarang bentuk kira-kira. Ayat 36. Sebelum tu bila sebut tentang azab di neraka, jaza'aw wifaqa, and appropriate recompenses. So balasan yang setara. Jaza'aw wifaqa. Satu dibalas satu. Tapi bila bab nak memberi ganjaran, Allah bagi tanpa hisab, tanpa dikira. So inna kashiful azabi qalilan innakum ma'idun yauma nabtishul batasyatal kubra inna muntaqimun, kami akan beri balasan. Kemudian kita sampai ke perenggan seterusnya. Cerita tentang satu kaum yang pernah diberikan peringatan berulang kali, namun mereka gagal untuk berubah. Kan dia punya tema dia tu match. Orang Quraisy diberikan bentuk azab, bentuk dugaan, mereka gagal untuk berubah. Allah datangkan contoh. Contoh satu kaum yang bukan hanya diberikan satu peringatan, bukan dua, bukan tiga, 9 peringatan pun tidak berubah. Maka akhirnya langit dan bumi tidak pernah menangisi pemergian mereka bertemu semula dengan Allah. Sebab ada dalam penama remnants, dinding-dinding dekat piramid itu, dia tulis sebagai langit dan bumi menangisi pemergianmu. Dekat dinding piramid ditulis langit dan bumi menangisi pemergianmu. Allah jawab dalam Quran, tidak. Langit dan bumi tak menangis pun kau mati. Fama bakat alaihimus sama, nanti ayat 29. Fama bakat alaihimus sama wal ardu ma kanu munzarin. Mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi dan mereka tidak lagi diberi tempoh. Dahsyat. Dahsyat. Dekat dinding piramid dikata langit dan bumi menangisi pemergian Firaun. Allah jawab dalam Quran, tak. Kamu hanya omong kosong. Tu how magnificent tu. Sebab kalimah tu, perkataan yang dekat dinding piramid tu, diukir ribuan tahun yang lalu. Setelah Firaun mati, seorang-orang yang mengkaguminya menulis, nak menunjukkan, aku bersama denganmu. Quran turun menjawab benda tu. Dan kita baru tahu sekitar tahun abad ke-21. Dahsyat. Ayat mana tadi kita nak pergi ni? Walaqad fatanna qablahum. Sungguh kami telah uji. Fatanna kan fatana, fitnah, fatana. Kami telah menguji kaum Firaun sebelum mereka. Waja'ahum rasulun karim. Dan mereka didatangi oleh Rasul yang mulia. Waja'ahum rasulun karim. Mereka didatangi Rasul yang mulia. So Allah kata, sebelum musyrikin Mekah diuji, ada kaum lain yang juga berulang kali diberi ujian. Seperti mana? Firaun. Tujuannya supaya orang Mekah dapat belajar sesuatu. Orang Mekah boleh ingat, boleh
boleh memberi ingatan kepada musyrikin Mekah dan musyrik-musyrik yang lain, mereka juga sedang melalui proses yang sama. Maka yang tegar menolak dakwah Nabi perlu ambil pengajaran. Kan, perlu ambil pengajaran. Bukan satu, bukan dua. 9. Antaranya kemarau panjang kepada kaum Fir'aun. So, bila kemarau panjang, hasil mahsul bumi Mesir kurang. Allah datangkan taufan, belalang, kutu, katak, darah. Kan, tu 5, 6, 7. Ada lagi 2. 8 dan 9. Tongkat berubah jadi ular. Dan yang terakhir, laut terbelah. Dan semua itu tanda-tanda yang Nabi Musa bawa bersama dipertontonkan depan Firaun. Waja'ahum rasulun karim. Tuan-puan, jarang Allah guna rasulun karim. Lazimnya Allah guna rasulun mubin. Terutamanya dalam surah Dukhan ini, kalau kita lihat di atas ada Rasulun Mubin ayat 13, kemudian Rasulun Karim ayat 17, kemudian selepas itu Rasulun Amin. Yang ini bagi orang yang menghafal surah Dukhan, di sinilah titik-titik keliru berlaku. So bila dia tersilap baca walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun mubin. Sebut mubin, dia akan ulang balik ke atas. Innaka syib'an summa tawallaw anhu wa qalu muallamun majnun. Itu punca akan berulang-ulang sebab dekat hujung tu tertukar. So bagi yang nak menghafal surah ini kena cam mula dengan Rasulun Mubin, kemudian Rasulun Karim dan Rasulun Amin. Jarang Allah beri gelaran Rasulun Karim kepada Rasul-Rasul lain. Tapi kenapa tiba-tiba Nabi Musa Allah panggil sebagai Rasulun Karim? Sebab dia datang dengan kemuliaan. Kan, Rasul yang dimaksudkan ialah Nabi Musa. Tak disebut nama Musa, Allah sebut Rasulun Karim. Kan, sedangkan kalau kita tengok dalam kisah-kisah terdahulu tentang Nabi Musa, Allah sebut nama Musa. Kan? Kenapa tak sebut Nabi Musa? Kebanyakan dia sebut nama Musa tu. Bila ada Firaun, ada Musa. Ni ada tak sebut nama Nabi Musa? Tidak. Allah sebut Rasulun Karim. So, kenapa ya? Kenapa begitu? Dia kata kat sini, musyrikin Mekah telah terbiasa dengan ayat Quran kerana telah beberapa tahun bergelumang mendengar ayat Quran dibacakan kepada mereka. So, pada ayat ini, pada kali ini Allah hanya beri isyarat Rasulun Karim tanpa perlu menyebut nama Musa sebab mereka sudah kenal siapa yang dibicarakan. Sampai macam tu. Kan katalah saya, Kak Syida, Kak Liza berjumpa, chit-chatting, mengumpating sekali, gossiping. Kali pertama sebut tentang orang tu, kita sebut nama dia.
Kali kedua, ketiga tak sebut dah nama orang tu. Dia tu lah Kak. Yang mana Ustaz? Yang tu lah Kak ditanya lagi. Tak perlu sebut pun nama orang tu. Masing-masing sudah tahu. Dan kenapa Allah gelar dia sebagai Rasulun Karim? Kerana Nabi Musa berupaya untuk berkata-kata secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri bentuk kemuliaan yang special pada dia. Maka Allah gelar dia sebagai Rasulun Karim. Dan tuan-puan, satu sudut yang lain. Kalau kita perhati, Nabi Musa boleh bercakap terus dengan Allah dan Allah gelar dia sebagai Karim. Rasulun Karim. Dan cuba tengok apa yang berlaku pada kita. Okey, cuba tengok apa yang berlaku pada kita. Ketika kita baca suratul Fatihah, hadis qudsi kata Allah respon. Tak kala kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allah respon hamadani abdi. Tinggal lagi kita tak dengar respon dari Allah tu. Tapi kita tahu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Sebab tu Quran itu disebut sebagai Al-Quranul Karim. Kalau kita mahu kemuliaan, maka bergelumanglah dengan yang boleh memberikan kemuliaan. Apa dia? Kalamullah. Kalau Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah, kita sedang menyebut-nyebut perkataan Allah. Sedangkan kita bukan Nabi pun. Nabi Musa boleh berdialog, bercakap dengan Allah. Kita mengulang-ulang baca perkataan Allah. Wow, itu dahsyat. Kelebihan yang tak pernah diberi kepada umat sebelum ini. So, begitu nilai Quran yang kita dapat. Tinggal lagi, kita tidaklah dipanggil sebagai Karim. Tapi begitulah kedudukan kita bila kita duk mengulang-ulang baca kalimah-kalimah yang mulia. Al-Quranul Karim. Kemudian, ayat seterusnya. An addu ilayya ibadallah. Inni lakum rasulun amin. Ada dua permintaan Nabi Musa terhadap Firaun. Misi Nabi Musa bertemu dengan Firaun dengan dua objektif. Pertama, kezaliman yang Firaun buat terhadap Allah dengan melakukan syirik. Mengaku yang dia Tuhan. Lalu Nabi Musa kata, inni lakum rasulun amin. Aku ni utusan Tuhan. Utusan yang amanah. Rasul diutuskan oleh Tuhan dan aku amanah. Yang kedua, apa yang Firaun buat? Kezaliman terhadap Bani Israel. Kezaliman terhadap Bani Israel menjadikan mereka sebagai hamba. Lalu permintaan Nabi Musa, an addu ilayya ibadallah. Berikanlah kepadaku hamba-hamba Allah tu. Biar aku urus urusan Bani Israel. Kan? Addu, kata dasar dia ada, alif dalia. Maksudnya serahkan. Serahkan hak seseorang semuanya serta-merta. Katalah,
Kak Syida bagi saya pegang amanah kereta dia. Kemudian Kak Liza datang, Ustaz, Kak Syida amanahkan saya untuk tarik balik semua kereta ni. Segera dan serta-merta. Itu bentuk dia. Adu. Dia tarik balik, menyerahkan semula hak seseorang, semuanya secara serta-merta. Kan bila orang datang tagih hutang, kita bayar terus. Bukannya baru nak minta, boleh tak bayar ansur-ansur. Selama ni kau tak bayar pun ansur-ansur. Tapi bila orang tu tagih, barulah boleh tak nak bayar ansur-ansur. Tak, adu ni terus bayar tanpa berlengah. So dalam ayat ni Nabi Musa minta Firaun serahkan urusan Bani Israel yang selama ni diperhambakan oleh Firaun. Firaun menindas Bani Israel. Dan yang kedua, pengakuan bahawa aku adalah utusan Tuhan. Kau bukan Tuhan, aku utusan Tuhan. So bila dia kata inni lakum rasulun amin, itu sebenarnya dia sedang menyerang tanggapan Firaun bahawa Firaun adalah Tuhan. Inni lakum rasulun amin. Perasan tak sengaja Allah gunakan perkataan amin. Sedangkan dalam cerita Musa dan Firaun sebelum ini, tak ada gelaran-gelaran macam ni diberi. Rasulun Karim, Rasulun Amin. Sengaja Allah letak amin dekat situ supaya kalimah itu trigger, menyentap orang-orang musyrikin Mekah. Bukan Rasul yang berada depan kamu ni dulu kamu gelar sebagai Al-Amin. Begitu. Rasul yang namanya Muhammad ni, yang kamu gelar dulu sebagai Al-Amin, kamu tolak. Sama macam Firaun. Tak kala Nabi Musa datang, bagi tahu inilah kum Rasulun Amin. Amin bermaksud apa? Selamat, sejahtera, amanah. Kedatangannya bukan untuk menyusahkan kerajaan Mesir, bukan nak menyusahkan musyrikin Mekah, bukan nak menindas, tak pun tergerak nak mengambil alih tampuk kerajaan, bukan nak gulingkan kerajaan. Kalau Firaun terima beriman pada waktu itu, Mesir tetap di bawah pemerintahan Firaun. Bukan berganti, Nabi Musa pula jadi Firaun baru. Tak. Tapi dia takut. Dia takut hilang kedudukan. Dan Rasul-Rasul itu datang bukan dihantar kepada manusia, tetapi lakum, untuk manusia. Nabi SAW bukan dihantar kepada kita, tapi untuk kita. Lakum. So, mesej pertama Nabi Musa kepada Firaun, an addu ilayya ibadallah, inni lakum rasulun amin. Kan buat kesekian kalinya, setiap kali berdepan dengan musyrikin Mekah, kisah Firaun yang dipaparkan. Nanti versi Madinah pula, setiap kali berdepan dengan orang munafik,
kisah Bani Israel dipaparkan. So, next ayat 19, wala ta'alu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin. Dan wala ta'alu 'ala Allah, janganlah kamu ta'lu, merasa takbur terhadap Allah. Ta'lu merasa kau lebih tinggi dari Allah. Dakwah Musa kepada orang Mesir, bangsa Qibti, Nabi Musa bukan hanya diutuskan untuk satu kaum Bani Israel, tetapi diutuskan juga kepada bangsa Qibti, bangsa Mesir. So tanggapan kita yang kata Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, yang selama ni Yahudi itu bangga dengan Musa. Musa tu Rasul kami. Sebab Nabi Musa yang bertanggungjawab selamatkan mereka daripada Fir'aun ni. Kalau Nabi Musa hanya diutuskan kepada Bani Israel, dia takkan dakwah kepada Fir'aun. Sebab Fir'aun bukan Bani Israel. Kan? Tapi rupanya dakwah Nabi Musa juga kepada bangsa lain. Kepada Mesir Qibti. Kepada Fir'aun. Dan kalimah ta'lu. Ta'lu. Rasa lebih tinggi dari orang lain. Ini penyakit jiwa yang kita lalui sekarang. Rasa tinggi banding orang lain. Dan penyakit ta'lu ini, akhirnya dia suka menakluk, menundukkan orang lain. Dan ubat dia adalah dengan sujud. Sujud. Bila kita sujud, kita sebenarnya sedang merendahkan ego kita di depan yang maha tinggi. Kita sujud dan kita sebut Subhana Rabbiyal A'la. Kita meninggikan Allah ketika kita sedang melakukan perbuatan paling rendah. Boleh juga kita bawa emosi bahawa kita ni rendah, kita ni lemah, kita ni hina suatu sujud. Ada di persoalan, jika kita kaum Rasulullah beriman dengan Quran dan sentiasa menyebut nama Allah, how about kaum sebelum kita melalui kitab Taurat dan Injil? Dia ada peraturan-peraturan dalam Taurat dan Injil, sama seperti Quran, perlu menyebut-nyebut, glorify nama Allah. Dan itu hanya terbatas pada Bani Israel sahaja. Sebab Bani Israel yang dapat kitab Taurat dan Injil. In the meantime, waktu Bani Israel dapat Taurat dan Injil, musyrikin Mekah mana ada kitab? Tak ada. Penduduk-penduduk lain selain daripada Bani Israel, tak ada apa-apa, tak ada kitab. So sepanjang tempoh itu, sebelum kedatangan Nabi SAW dan juga selepas Nabi Isa diangkat ke langit, dalam tempoh 600 tahun tu, ada ulama kata mereka ini tidak dikenakan apa-apa tindakan. Sebab tak sampai seruan tu. Tak sampai seruan tu. Allahu a'lam, Allah lebih tahu bagaimana nak handle mereka ni. Tapi basically sebab Nabi belum diutuskan dan jarak dengan ada gap ketiadaan Nabi dan Rasul sepanjang hela masa 600 tahun. Antara yang terlibat ialah siapa? Abdullah, bapa Nabi. Aminah, ibu Nabi. Abdul Muttalib. Dia tahu ke Nabi itu seorang Nabi? Tak tahu. Ahlul Fatrah. Ya. Ahlul Fatrah. Dan itu terpulang pada Allah, apa yang Allah nak buat pada mereka. Dibalas dengan syurga, silakan. Diazab di neraka, silakan.
Itu atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. So, bila wa alla ta'alu 'ala Allah, bila kita rasa tinggi dari orang lain, dan dalam kes ini Nabi Musa sedang ingatkan Firaun supaya tidak melebihkan diri berbanding Allah. Allah ta'lu 'ala Allah. Perbandingan Firaun ni bukan pada orang lain. Perbandingan Firaun dengan Allah. So maksudnya Firaun perlu rendahkan diri di hadapan Allah. Jangan sombong dan bersegera mentauhidkan Allah. Jika tidak, dia sedang berlaku zalim pada Allah. Dan cuba lihat kita pula. Apa alasan untuk orang yang tak solat? Apa sebenarnya alasan yang boleh diterima? Dia tak solat. Kenapa tak solat? Kenapa tak solat? Kan? Dekat penghujung surah Insan tu. Apa Allah sebut tentang tentang ciptaan manusia ni? Ingat lagi tak? Kita dah lalu surah Insan ni. Mana surah Insan? 44 ke? Bukan. Apa jin qiyam insan? 76. Hujung surah Insan. Allah sebut nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami yang cipta mereka dan kami yang kukuhkan tulang-tulang mereka. Kami yang beri mereka tenaga. Lepas tu dia beralasan, letihlah. Tak dapat nak buatlah. Ngantuklah. Sedangkan siapa yang cipta kita dan siapa yang tahu kondisi tubuh badan kita? Allah kata Allah yang kuatkan tulang-tulang kita, sendi-sendi kita, urat saraf kita. Lalu kita beralasan depan Allah yang kita tak mampu nak kerjakan solat sebab asyik sakit-sakit, asyik itu dan ini. Itu surah Insan. Dan kita suka beralasan. Kita suka beralasan. Kita pula. Firaun suka beralasan. Wa'alla ta'alu 'ala Allah. Kita pula, ustaz ni. Kita baru nak berjinak-jinak nak jadi baik. Janganlah down kan. Awak down. Kami tak down. Wa'alla ta'alu 'ala Allah. Jangan sombong terhadap Allah. Kerana kalau kita tidak benar tunduk waktu sujud, ego kita akan semakin melangit. Work hospital. Ya, kalau kita gagal untuk tunduk, maksudnya sujud kita tu hanya sekadar ritual perbuatan sujud tanpa diikuti dengan takluk akal dan juga diikuti dengan emosi, dengan hati, maka ego kita tak akan terkawal. Ego kita akan semakin buas, semakin rasa tinggi. Sebab from time to time Allah akan uji kita punya ego. Dalam banyak occasion. Kan, saya punya kelemahan antaranya waktu berada di restoran, orang datang nak jual barang.
Kita tengah makan. Dia datang, bang, Assalamualaikum bang. Nak 5 minit bang, boleh? Okey, ya, cerita. Tengah-tengah cerita kita tengah makan, dia bukan sekadar cerita. Dia nagging. Belilah bang, beli dua botol bang. Boleh bang, 2 botol. Wah, aku tengah makan kot. Kau pergi meja sebelah tu. Tu, Allah test. Masih ada lagi tak kita punya ego yang kita rasa lebih baik daripada dia? Kita pilih ini rezeki aku, tak kacau lah. Atau kita mampu untuk cakap elok-elok dengan dia. Meh, dah makan belum, Dik? Meh, abang belanja sikit. Berapa lama dah adik buat? Kita pula jual produk pada dia kan? Berapa lama dah buat kerja ni? Ui, dahsyat. Dahsyat kan? So, Allah akan uji ego kita ni. Sehingga kita benar-benar la ta'lu. La ta'lu. Ya mungkin sekali, 2 kali kita tewas. Tapi kali ketiga, kali keempat takkan tak ada perubahan-perubahan. Kali kelima, mungkin kali keenam. Itu yang bila ditanya, bagaimana kita dengan masyarakat? Kan, bila kita beri penerangan dan orang tak nak terima. Bagaimana kita melihat masyarakat yang tak nak tunduk pada arahan Allah? Kita bagi tahu dan dia tak nak tunduk. Apa tanggapan kita pada dia? Merasa kita lebih tinggi? Satu sudut kita melihat, oi, dia ni tak nak tunduk pada Allah, dia merasa dia tinggi. Oh, lain kan? Dan kadang-kadang sindiran mereka ini pada orang-orang agama ni dengan ungkapan holier than thou. Kan? Golongan suci. Perasaan suci. Holier than thou. Macam tu ke? Atau bentuk Allah Ta'ala. Dia rasa dia lebih tinggi sehingga menyindir orang-orang agama sebagai perasaan suci. Atau kita rasa dia tak nak tunduk pada kalimah Allah, lalu kita rasa dia tu rendah dan kita ni tinggi. Wih, kedua-dua tu serampang 2 mata. Syaitan tepuk tangan. Syaitan tepuk tangan. Oh, inilah time dia, masa dia untuk aku jab lagi. Aku cucuk lagi. Kan? Time ni lah. Sebenarnya kedua-duanya, sama ada yang dinasihat dan memberi nasihat, perlu tunduk bila berhadapan dengan syarak dan syariat. Betul, dalam solat tak tunduk dan sujud, mana mungkin kat luar solat kita boleh tunduk dan sujud. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan ego. Malah kadang kita pula dinasihatkan, jangan tunduk sangat, nanti orang pijak kepala. Macam mana tu? Jangan tunduk sangat, nanti orang pijak kepala. Tapi kita nak jadi hamba Allah yang tunduk. Humble. Macam mana? Macam mana kita nak mencontohi Nabi? Nabi kan humble. Dan kehambelan Nabi itu, adakah menyebabkan musyrikin Mekah sampai pijak kepala? Tu. Jangan bagi muka sangat pada isteri. Kalau tak bagi muka pada isteri, nak bagi muka pada siapa? Sebab isteri itulah yang tahu luar dalam suami. Kalau tak bagi muka pada isteri, nak bagi muka pada siapa? Baik buruk kita, isteri itulah yang tahu. Kan kita berdeham sikit, dia tahu dah.
Dia tahu nak buat apa dan tahu nak bertindak apa. Isteri kita berdeham, kita tak tahu. Kenapa yang sakit tekak? Loh, sakit tekak. Sampai kita tak perasan, rupanya kita tengah terduduk tangan dia. Dia berdeham. Punya tak perasan. Wa'alla ta'lu 'ala Allah. So, rupanya dengan kita mencari kemuliaan. Kejap. Tadi sebut pasal mulia. Sekarang Allah sebut tentang tunduk. Lazimnya mulia Rasulun Kalim, mulia-mulia ni, kemuliaan ni menjadikan kita lebih tinggi kan? Lebih dahsyat, lebih hebat. Seolah-olah macam, ya aku lebih mulia dari engkau, aku lebih tinggi dari engkau. Sekarang Allah bagi tahu tentang wa'alla ta'lu 'ala Allah. Kemuliaan yang kita dapat dari Allah tidak akan menjadikan kita merasa kita lebih tinggi dari manusia yang lain. So, semakin kita tunduk, semakin mulia. Kita senang untuk ungkapkan, ikutlah macam resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Oh tidak. Kalau kaum lelaki, semakin berisi, perutnya ke depan. Dia tak semakin tunduk. Tak. Semakin mengah nak berjalan, tu ada. Semakin berisi, semakin mengah. Ui, naik tangga 3 tingkat. Ui, tak larat dah, tak larat. So, itulah antara kita punya perjuangan. Perjuangan kita untuk activate balance system tu. Kita nak mulia tapi dengan penuh ketundukan depan Allah. Kita nak mulia tapi penuh dengan ketundukan depan Allah. Inni atikum bisultanin mubin. Sungguh, Nabi Musa kata, sungguh aku datang bawa mukjizat, bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang jelas. Yang Nabi Musa bawa, daripada 9, Nabi Musa bawa 2. Baki 7 Allah datangkan. So, Nabi Musa bawa 2 bukti besar dan it seems like ada similarity dengan Nabi SAW tinggalkan 2 perkara besar untuk kita pegang. So, Nabi Musa bawa 2 bukti besar, tongkat dan tangan baginda yang bercahaya. Tongkat dan tangan bercahaya. Inni atikum bisultanin mubin. Dan Nabi Musa kata bawa tu atikum, bawa dengan mudah. Sebab Allah yang bantu. Nak bawa bukti besar ni berat, sukar, susah. Tapi dengan bantuan Allah dia jadi mudah. Dia jadi mudah. Dan mukjizat ini terkena kepada Kipti Mesir. Kan, terkena kepada Kipti Mesir. Sepanjang Nabi Musa berdakwah pada Firaun, banyak yang ditunjukkan pada mereka. Dan kalau merujuk pada kita, kita nak tunjuk apa? Nak tunjuk mukjizat apa? Kan, kita tak ada mukjizat nak tunjuk kepada orang-orang yang enggan dan engkar ni. Tetapi kita ada Quran yang merupakan mukjizat. Problemnya ialah kita kadang pun tak nampak mukjizat Quran tu. Kan, kita kadang tak nampak pun mukjizat Quran tu. Sedangkan Nabi kata Quran ni mukjizat. So, unless kalau kita bergelumang dengan mukjizat,
yang boleh dinilai, yang boleh dirasai melalui pendengaran. Sebelum ni mukjizat dinikmati, dirasai dengan penglihatan. Nampak laut terbelah. Tapi kali ini mukjizat itu dinikmati, dirasai melalui pendengaran. Malah mukjizat kali ini, bila sebut pendengaran, kadang kan kita punya istilah apa? Mak selalu terngiang-ngiang kat telinga. Yang disebut terngiang-ngiang tu, kan? Selalu nampak iklan. Mak teringin nak pakai telekong Siti Khadijah. Terngiang-ngiang kat telinga. Wahai wak, mak. Itu telekong, satu set 700 oh mak. Kita juga selalu terngiang-ngiang kat telinga. Yusuf Tayub. Tu nanti lagi beberapa bulan. Yusuf Tayub. Mukjizat Quran ni digelar sebagai mukjizat khalidah. Sebab dia dengar dan dia akan terngiang-ngiang. Malah bila dengar, dia akan menjadikan orang tu hafal. Dia sendiri akan baca. Dan kejelasan mukjizat Quran tak dapat dinafikan. Terngiang-ngiang promote Thermomix. Mukjizat Quran ni tak dapat dinafikan. Itu yang waktu saya bagi contoh waktu tengah beratur nak beli McD. Duk cari apa signifikan Bismillahirrahmanirrahim di awal Fatihah tu kan. Rupanya perkaitan ismillah, nama-nama Allah, isim tu dengan ayat 2 hingga ayat 4 suratul Fatihah. Kan isim tu, bismillah, isim. Bukankah ayat 2 hingga ayat 4 tu semua isim? So, secara tak langsung, ayat 2 hingga ayat 4 surah Fatihah tu, itulah bukti Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan nama-nama yang ini, dengan Alhamdu, dengan Lillah, dengan Rabb, dengan Al-Alamin. Semua itulah bukti Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Cuma sebab TV Hijrah hari tu, ialah dia ada time frame. Jadi kita bercakap pun macam kelang-kabut. Tapi akhirnya penerbit kata, Ustaz, take your time. Kita tak kejar episod. Yang penting kita boleh deliver surah Fatihah sedalam mana pun agar penonton boleh puas hati. Tu yang satu episod, satu ayat je. Tu Al-Alamin tu, baru waktu tu melihat dari sudut Al-Alamin adalah pengalaman yang kita lalui. Kan selalu kita sebut sebagai you live the moment. Anda sedang mengalaminya sendiri. Kan dimirip perkataan Al-Alamin. Anda mengalami pengalaman itu. Al-Alamin. Ya, kalau kita translate semesta alam, dia macam tak connect. Asal aku tak boleh berhubung nak memahami semesta alam ni. Tapi bila sebut pengalaman, aku ada pengalaman sendiri. Berbeza dengan anak aku, dengan suami aku, dengan jiran aku lain.
Aku tengok kereta yang sama, suami aku kata cantik, aku tak nampak mana cantiknya. Itu pengalaman peribadi, pengalaman sendiri. Allah cipta untuk kita. Suami kita suka durian, kita suka nangka. Itu pengalaman peribadi. Ui. So, setiap perjalanan hidup kita ini sebenarnya sudah sangat eksklusif. Bukankah kita mengejar eksklusif? Dan eksklusiviti itu tinggi nilainya. Orang sanggup bayar jutaan ringgit sebab nak eksklusiviti itu. Kan, kenapa hotel-hotel berapa? 5 bintang, 6 bintang diukur dengan bintang? Sebab ada eksklusiviti dan dia ada privacy. Pengalaman peribadi kita adalah privacy kita. Kita punya mimpi, kita punya pemikiran, apa yang kita nampak, semua kan private. Privacy kita. Tahu macam mana nak digayakan dalam bahasa Melayu tu. Tak semua bahasa asing. Unik kot, unik. Satu yang unik. Ui, dahsyat lah. So, sampai mana dah tadi? Okey. Wa illam tu'minu li fa'tazilukum al-tarjumun. So, kalaupun engkau tak nak terima apa yang aku tawarkan Israel, aku ni Rasul yang amanah. Aku ni Rasul yang datang dengan penuh keselamatan. Ini atikum bisultanin mubin. Jangan berlagak depan Allah, aku datang dengan bukti yang jelas. Kemudian wa inni ustu bi rabbi, ini yang ketiga. Dan sungguh aku mohon perlindungan pada Allah. Dan Allah ini bukan hanya Tuhan aku, Allah ini juga Tuhan kamu. Wa inni ustu, aku berlindung pada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, antar jumun, daripada tindakanmu nak merejam aku. Wow, pernyataan tu besar dan kuat. Pertama, Nabi Musa diajar kita melalui ayat ni, apapun bahaya yang datang, kita kena minta perlindungan pada Allah. Sebab kadang ada manusia yang tak tahulah, mungkin ialah kita tak diuji dengan perkara-perkara macam tu. Kesempitan duit, lalu tak ada jalan, terpaksa pinjam alung. Dan alung pula kenakan rate yang di luar daripada munasabah. Yang tak munasabah. Pinjam 5,000, dia punya bunga sampai 6,000. Kan tak munasabah. Lalu bila alung tu datang tagih hutang, dia merayu-rayu, tolonglah tuan, jangan apa-apakan saya tuan, tolonglah tuan, jangan buat saya macam ni tuan. Merayu pada manusia. Sedangkan sepatutnya dia perlu dahulukan, ya Allah, aku berlindung padamu. Mungkin kita tak diuji semacam itu dan kita tak berharap pun diuji semacam itu. Sehingga kita terpaksa merayu pada makhluk. Nabi tak pernah merayu pada manusia, tak. Kecuali pada satu insiden suatu Hudaibiyah. Nabi cakap pada Sahal. Itu pun tentang orang lain, tentang anak Sahal ni. Siapa dia? Abu Jandal. Abu Jandal yang diseksa tu. Nabi kata tolonglah lepaskan dia, tolonglah. Nabi merayu pada
pada Sahal dan Sahal tak terima. Kalau engkau tak terima, kita batalkan perjanjian Hudaibiyah. Syarat dia apa? Orang yang melarikan diri ke Madinah, kalau dituntut oleh orang Mekah, kena serahkan balik. Bermula dengan ni, Abu Jandal. 1,500 orang tak dapat selamatkan satu orang mukmin. Sedangkan Nabi bersama dengan mereka. Berhadapan dengan satu orang kafir Quraisy. Itu peristiwa yang sangat dahsyat. Dan sekarang Nabi Musa ajar kita. Berhadapan dengan situasi yang getir, diugut, mohon perlindungan pada Allah. Wa inni ustu bi rabbi. Ya, kan dalam keadaan terdesak, mungkin kita tak boleh nak berfikir dengan waras. Tapi tujuan Quran itu dibaca berulang-ulang supaya dalam keadaan terdesak, dia timbul. Dia timbul. Untuk memandu kita. Mohon perlindungan pada Allah. Wa inni ustu bi rabbi. Sebaik-baik pelindung adalah dari Allah. Suatu kekerapan kita mohon perlindungan pada Allah. Dan percaya Allah akan melindungi kita. Merupakan senjata paling hebat. Paling hebat. Sebut tentang melindungi. Kan, melindungi. Waktu TV Hijrah bagi surah Fatihah tu dia ada sebut tentang, Ustaz boleh tak start daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So apa beza a'udzubillah dengan qul a'udzubillah? Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Apa beza a'udzubillah dengan qul a'udzu? Satu ada qul, satu lagi tak. Yang ada qul, qul ni kan arahan, sebut, baca. Okay. Fi'il amar, Ustaz. Nah, qul tu fi'il amar, sebut, disuruh sebut dan kita sebut. So, yang ada qul, dia punya keistimewaan ialah setelah kita diarahkan dan kita terus buat. Itu kan satu perbuatan yang mulia. Allah suruh, terus buat. Allah suruh, terus buat. Dan itu bentuk kemuliaan yang tinggi. Kan kita sedang melakukan ketaatan atas perintah Allah. Allah suruh baca, kita terus baca. Kan kalau anak kita suruh terus buat, wih, happy. Ayah haus ah, terus gerak. Tengah-tengah tengok K-drama ni, terus gerak. Tak ada tunggu. Kan happy. Kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Allah suruh baca, kita terus baca. Bila tak ada qul a'udzu billah, itu adalah bentuk inisiatif. Tanpa disuruh, kita dah buat. Tanpa disuruh, kita willingly, initiatively, kita sendiri yang nak berlindung. A'udzu, aku berlindung pada Allah. Kedua-duanya ada dimensi yang meletakkan ketinggian pada... Dia ada kelebihan masing-masing. Satu qul a'udzu dan a'udzu. Kedua-duanya ada kelebihan. Satunya penuh full inisiatif, satu lagi penuh dengan ketaatan. Yes, proaktif. So bila kita mulakan baca Quran dengan a'udzubillah, kita sendiri willingly minta Allah bantu. A'udzubillah. Alif sin ta, ista'in, a'udzu. Wa inni ustu bi rabbi, aku berlindung pada Allah. Wa rabbukum. Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum.
dan Tuhan kamu. Nabi Musa bagi tahu Firaun, engkau bukan Tuhan. Engkau bukan Tuhan. Tapi Tuhan engkau ialah Tuhan yang mengutuskan aku. So sekarang, kita berdua sama je Tuhan kita. Sekarang aku berlindung pada Tuhan kita berdua. Walaupun engkau mengaku sebagai Tuhan, tak. Allah tetap Tuhanmu. Ini memberi kita satu kesedaran baru. Sebab kadang bila kita berhadapan dengan non-Muslim, kita menganggap dia ni orang lain. Kita menganggap dia ni orang lain. Sedangkan apa yang kita perlu anggap ialah dia ni juga hamba Allah, cuma dia tak kenal Allah tu siapa. Nabi Musa diajar oleh Allah, Firaun tu sama level dengan engkau walaupun dia mengaku Tuhan, dia bukan Tuhan. Tuhan dia dan Tuhan engkau sama. So aku berlindung pada Tuhan, pada Allah, Tuhan kami berdua daripada tindakanmu nak merejam aku. So berhadapan dengan manusia yang mungkin nak buat sesuatu yang tak baik pada kita, mungkin kita boleh sebut out loud depan dia, aku sedang berlindung pada Allah, Tuhan aku dan Tuhan engkau daripada sebarang perbuatan jahat yang kau nak buat pada aku. Itu mungkin antara apa? Last word, desperate word yang kita boleh sebut untuk menyedarkan dia, tindakan dia itu salah. Dia masih ada Tuhan yang boleh ambil tindakan bila-bila masa pada dia. Yang dia perlu sedar dan kembali pada Tuhan tu bertaubat. Anak saya Nuha, darjah 5 tu, ialah budak nak meningkat remaja. So dia minta handphone dari mak dia. Kalau minta kat saya, bagi je. Alah, budak nak bagi. Isteri saya tak no. Sebab dia jumpa macam-macam kes tentang remaja, tentang budak-budak yang sampai terlanjur. Budak lelaki panjat tingkat 2 rumah, terlanjur dalam bilik, mengandung, mak bapak tak tahu. Bukan sekali buat, 4 kali. Kuncinya apa? Phone. WhatsApp. Mak bapak pergi kerja tengah hari, balik sekolah, dalam rumah. So saya bersyukur ada penampan begitu. Saya lembut hati dengan anak. Isteri saya, no, tak. Mami kata tak. Biarlah kau nangis air mata darah sekalipun tak. So nanti mami tak nak nangis di kemudian hari kerana apa yang kau buat. Tak, no. Wih, banyak kes macam tu, banyak. Nah, salah seorang kena tegas. Biarlah anak pandang serong macam mana pun, biar. Tak. Itu adalah attempt syaitan yang nak buat talbis tu. Oi, jangan. Selagi dia belum benar-benar mumayyiz, kita umur 60 pun tak mumayyiz, masih isap rokok kan? Tak tahu beza baik dan buruk tu. Sehingga dia benar-benar matang, tahu tentang alam sekitar dia, tahu apa yang berlaku, benar-benar firm, dia pula sulung. Selalunya sulung ni kan dia ada tekanan tersendiri. So, sepanjang dia, sebelum dia benar-benar boleh dipercayai untuk pegang gadget tu, selagi tu tak. So,
Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, aku berlindung pada Allah daripada perbuatanmu. Ini juga bentuk tawakal. Ini juga bentuk tawakal. Allah ajar kita untuk berdoa dan berserah diri pada Allah. Nabi Musa mendahulukan Allah berdepan dengan ancaman manusia. So ini tawakal. Cumanya bentuk semacam ini bukannya doa terakhir, bukan jalan terakhir. Bukan setelah habis ikhtiar baru cari Tuhan. Tak. Bukan bila dah jumpa dinding tak tahu nak buat apa barulah, ya Allah, aku tak tahu nak buat apa, ya Allah. Tak. Tuhan itu Allah hadir start dari awal. Start dari awal. Jangan sampai nanti anak kita dah teruk barulah, ya Allah, aku serahkan dia padamu, hantar pada tahfiz. Seolah-olah kem tahfiz tu boleh ubah dia automatik. Tak. Mulakan dari awal. Mulakan dari awal. Cuba tengok seawal Nabi Musa jumpa dengan Firaun. Kebergantungan dia pada Allah, kan setiap kalimah tu Rasulun Karim, Rasulun Amin, Bisultanin Mubin, semua ada kaitan dengan konsep ketuhanan tu. Dia tak kata, aku boleh ubah engkau. Tak. Tak. Dan lazimnya, kalau kita baca antarjumun, daripada engkau merejam aku berlindung pada Allah daripada perbuatan engkau nak merejam aku, tarjumun, itu juga indicates bila kalah hujah, orang akan ancam kita dengan fizikal. Okay, bila kalah hujah, orang akan ancam kita dengan fizikal. Dan ini juga memberi makluman awal pada Nabi, engkau juga akan hadapi benda yang sama. Dengan kafir Quraisy, nanti diorang dah kalah hujah, dia akan mula serang fizikal. Bilal bin Rabah, jauh sebelum itu, Sumayyah, serangan-serangan fizikal. Kalah hujah, dia akan rejam. Kalah hujah, serang fizikal. Kalah hujah, dia tukar character assassination. Dan ada juga pendapat yang kata perkataan tarjumun, rejam itu bukan dengan batu, tapi dengan penghinaan dan caci maki. Itulah tadi. Bila kita berhujah dan orang tu tak tahu nak jawab apa, dia cuma boleh rejam dengan perkataan Wahabi. Habis hujah kita. Tak jawab macam mana. Ngaku je lah. Aku Nazri bukan Wahabi. Kan? Wahabi tu orang lain. Aku Nazri. So Ibn Abbas kata, demikian pula Abu Saleh, bahawa yang dimaksudkan dengan rejam ialah rejam dengan perkataan, dengan lisan, iaitu mencaci maki. Maka jika pendapat ini diguna pakai, ayat ini ialah aku berlindung pada Allah yang telah menciptakan aku dan kamu agar jangan sampai kamu dapat menyentuhku dengan perbuatan atau ucapan yang buruk. Wow. Nice. Ayat tu cantik. Aku berlindung pada Allah yang menciptakan aku dan engkau supaya engkau tak dapat menyentuhku dengan perbuatan dan perkataanmu yang buruk.
Doa Nabi Musa sebelum laut terbelah, inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu dekat surah Qasas. Sungguh Allah bersama aku, Tuhanku bersamaku, dia akan tunjuk jalan. Dia akan tunjuk jalan. Saya suruh bini saya gunakan doa tu sebelum buat keputusan. Ialah nak putuskan hukuman dekat mahkamah berdepan dengan orang yang kita tak tahu dia betul buat atau dia teraniaya, kan berat. So baca saja doa tu sebelum buat keputusan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh Allah bersamaku, dia akan tunjuk. Dia akan tunjuk. So Nabi Musa sedang bertawakal pada Allah, berlindung daripada apa yang diancam, apa ancaman yang dilakukan oleh Firaun. Sama macam ancaman-ancaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallamun majnun. Muallamun majnun. So kalau Nabi Musa diceritakan minta perlindungan pada Allah daripada ungkapan-ungkapan buruk Firaun, cerita ini sebenarnya mengingatkan pada kafir Quraisy, takkan Nabi duduk saja tunggul kayu tak mohon pada Allah. Gitu. Nabi Musa buat, takkan Nabi tak mohon pada Allah berlindung daripada perlakuan-perlakuan buruk kaum dia. Kau kena beringat bahawa dia ni pesuruh Allah. Engkau buat dia ngadu pada Allah, siapa nak selamatkan kau dari Allah? Nah, surah Al-Qasas. Ayat mana? Alamak, ayat mana? Kejap. Ayat mana? Surah Qasas. Adalah dalam surah Qasas tu. Ayat mana? Ayat Qasas. Syuara Qasas. Dia cerita Nabi Musa dikejar sampai ke hujung laut. Falamma qul fa'tu bi kitab wa laqad wassalnal qaul. (22) lain sikit bunyinya, maksudnya bukan surah tu lah. Ya betul, bukan surah Qasas satu. Sama ada surah mana? Toha kot. Toha ke? Syuara ke? Kejap. Inna ma'iya rabbi. Inna ma'iya rabbi. 26-62. Nah, surah 26 surah apa? Syuara. Ayat 62. Ayat 62. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh Allah bersama aku, dia yang akan tunjuk jalan. So kita berhenti dulu pada ayat yang ke-20 ni. Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Ayat yang menyatakan tawakal Nabi Musa pada Allah Subhanahu wa taala. Next kita akan pergi wa illam tu'minu li fa'tazilun. Sebenarnya Firaun ada sahaja pilihan, ada option. Kalau dia tak nak beriman, dia biarkanlah Nabi Musa. Kan fa'tazilun, jangan ganggu aku. Fa'tazilun, jangan ganggu aku. So kita akan sambung minggu depan ayat 21 dan kita akan lihat bagaimana tindakan-tindakan Firaun sebenarnya merugikan diri dia. Jangan dihimpit manusia ni sampai ke dinding, kerana akhirnya nanti manusia akan menggunakan momen-momen himpitan itu dengan mengadu pada Allah. Fada'a rabbahu ayat 22, Nabi Musa mula berdoa. Sebab bila orang beriman mula berdoa, dia punya risiko dan konsekuensinya tinggi. Kerana lazimnya manusia ini dia pandang rendah terhadap aktiviti doa ni. Kan dia tak terkesan dengan
warning ataupun amaran daripada orang-orang beriman, jangan sampai aku angkat tangan berdoa pada Allah. Bagi dia itu tak ada apa-apa. Setakat doa pada Tuhan, doalah kau nak doa macam mana pun. Sedangkan doa adalah senjata paling utuh. Doa adalah senjata paling utuh. Problemnya adalah kenapa bila kita doa, dia macam tak sampai-sampai. Tak ada sebarang perubahan dan tindakan. Ya mungkin sewaktu kita sujud itu kita benar-benar tidak tundukkan ego. Itu kan kembali kepada karim, amin yang kita lalui sebelum ni. Ketundukan, ketaatan. Tak kala kita dihimpit, baru nak ingat Tuhan. Macam mana doa kita nak segera makbul? Wallahu alam, kembali kepada moderator kita, Kak Liza. Alhamdulillah Ustaz. Kami terkagum, tersenyap bila sampai ayat-ayat macam ni. Tapi memang betul Ustaz, ketundukan kita kepada Allah tu memang bermula. Kalau kita sujud tu betul, memang anggota kita yang paling tinggi pun duduk kat bawah kan. Kepala kita yang paling tinggi tapi duduk kat bawah. Tak terasa betapa rendahnya kita, betapa yang hina kita di hadapan Allah tu. Macam mana kita nak anggap Allah tu maha tinggi al-a'la sebenarnya. Betul Ustaz, apa yang saya cakap tu kadang-kadang doa kita tu mungkinlah lambat Allah makbul. Lepas tu sebab datang tu daripada kita sendiri ataupun Allah balas dalam bentuk yang lain lah kan. Tapi selalunya kita ni kalau terdesak memang kita nak cepat-cepat. Kalau ada masalah orang nak cari Tuhan. Selalu orang macam itulah. Kalau tak ada masalah tu dia lambat-lambat ataupun doa pun tak bersungguh-sungguh. Doa lah, takat doa saja angkat tangan tapi tak bersungguh. Melainkan kita tu memang dalam keadaan terdesak, ada masalah sangat pun kita betul-betul nak cari Allah lah sebenarnya masa tu. Ustaz, sempat lagi kan ada soalan tadi ada dekat dalam grup ada dia tanya apa beza li, perkataan li tu untuk dan bagi, kepada dan bagi kamu. Untuk tu apa beza? Oh, Lakum. Lakum. Kalau kepada dia tu sekadar nak sampaikan, tapi tak bersama dengan kaum tu. Kalau untuk, dia ada ciri kebersamaan. Nabi bukan sahaja datang kepada kita, tapi Nabi menyelami bersama-sama dengan kita. Malah Nabi mohon pada Allah bagi pihak kita. Kan tiap malam berdoa ampunkan umat dia. Nabi diutus oleh Allah. Tapi Nabi penuh rahmat dia tu bersama kita pula yang pendosa ni mohon ampun bagi pihak kita. Itu lakum. Kalau sekadar menyampaikan, aku dah sampaikan, kau nak ikut, lantok out lah. Out down, kamu tak down. Teman tak down. So kalau kepada, dia hanya menyampaikan je. Orang ikut tak ikut, lantak. Tu beza dia lah, beza. So untuk ni dia lebih akrab dan lebih dekat. Okey Ustaz, Alhamdulillah kita dah lebih 8 minit. Yang dah start sekolah ni, mak-mak ni ajak banyak urusan. Jadi Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Kak Syida. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaji selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.